Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullah, babu ma jaa fil waqtil awal min al-fadl. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu yang pertama daripada kelebihannya. Kita sudah baca tajuk ini dengan melihat satu hadis Nabi, iaitu hadis yang ke-16. Baca balik hadis itu. An Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya Ali, lahu ya Ali salasatun la tuakhirha, as-salatu idza atat, wal janazah idza hadarat, wal ayyimu idza wajadta laha kufuwan. Daripada Ali bin Abi Thalib bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baginya, hai Ali, atas 3 perkara jangan engkau takhirkan dia. Pertama, sembahyang apabila datang waktunya. Kedua, janazah apabila hadir ia. Ketiga, dan yang bujang apabila telah engkau dapat baginya kufu. Itu hadis sebagai rujukan tentang waktu yang afdal. Hadis ini ada 3 perkara. Pertama, cerita tentang waktu yang afdal, jangan ditakhirkan sembahyang itu apabila sudah masuk waktunya. Dan yang kedua, jangan dilambatkan, jangan ditakhirkan janazah apabila sudah hadir. Dan yang ketiga, jangan ditakhirkan anak dara atau janda yang sudah dapat kufu daripadanya. Pada siri yang lepas kita dah habis membaca yang pertama, iaitu tentang sembahyang, waktu-waktu sembahyang. Dan malam ini kita sambung pada yang perkara yang kedua, iaitu dalam kitab ni masalah yang ke-71, menyegerakan menanam mayat dan hukumnya. Ya saudaraku, pada masalah 64 itu ada hadis Rasulullah menyebut jangan takhirkan janazah. Apabila sudah hadir, jangan takhirkan janazah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um pada babul amal fil janaiz, bab bagaimana mengurus janazah. Dan aku sukakan, ini kata Imam Syafi'i, dan aku sukakan apabila mati seorang, janganlah ahlinya segerakan mandi. Jangan kelang kabut mandi kan. Jangan segera mati, jangan segerakan mandi. Janganlah ahlinya segerakan mandi, kerana terkadang berlaku pengsan sahaja atasnya. Maka berupalah kepada orang serupa mati. Jangan segera dimandikan pokok dia pengsan dia. Pastikan dulu betul-betul, tengok tanda-tanda kematian memang sudah ada pada dia. Jangan baru nampak mati terus mandi, tengah-tengah mandi dia bangun, lagi orang yang memandikan, mayat ini hidup balik. Rupanya dia tak mati, sekadar pengsan dia. Okey.
hingga dilihat orang-orang akan alamat-alamat matinya yang ma'ruf, alamat mati yang ma'ruf padanya. Bila dah ada alamat-alamat kematian yang ma'ruf itu, bolehlah dimandikan. Dan ini antara yang alamat yang ma'ruf ni, antaranya terlentuk dua kakinya. Kakinya tu dah tak tegak dah, dia jatuh dah, terlentuk dua kakinya. Tiada terdiri dan terkulai dua tangannya, terkulai dah. Kalau dia di atas ini pun jatuh, atas ni jatuh ke bawah, terkulai tangan. Terlentuk kaki, terkulai tangan. Itu dua tanda yang ma'ruf bagi orang yang baru mati. Kalau kakinya masih tegak macam tu, bila dia baring, tapak kaki masih tegak, jangan dimandikan dulu. Mungkin itu hanya sekadar pingsan je, ataupun koma, terlentuk dah, jatuh. Terlentuk macam ni atau terlentuk ke depan. Kedua tangan dah terkulai. Dah dua benda ni pun tak cukup lagi. Dan beberapa alamat lagi yang diketahui orang dengannya akan mati. Lain-lain alamat. Tengok nadi pada tangan tu, ada tak lagi degupan, detak nadi tu, det. Itu. Kalau dah tak ada nadi bergerak, tangan dah terkulai, kaki dah terkulai, hidung dah jatuh, telinga dah jatuh, bukan jatuh ke bawah, lebih macam ni lah, telinga pun dah jatuh ke bawah. Itu dah mati betul lah, bukan pingsan je. Okay. Orang pingsan nadi masih ada, nadi ada, tapi macam orang mati. Okay. Maka apabila sudah memikir orang akan matinya dan beberapa alamat, hendaklah segera dimandikan. Barulah segera dimandikan. Tak apalah, mati petang, malam dia mandi, esok nak tanam, mandi malam tu, segera mandikan, segera mandinya, dan segera tanam. Kalau tak ada masalah, malam tu berjalanlah, tanamlah. Tapi kalau ada masalah, bolehlah ditangguh sampai besok pagi. Kerana menyegerakan itu menunaikan hak kepadanya. Menyegerakan pengkebumian itu adalah hak mayat. Hak mayat, jangan dilambat-lambatkan. Mengikut satu riwayat yang lain, dia kata mayat ini apabila dia mayat yang baik, yang beriman dan beramal dengan amalan soleh, dia akan sentiasa menyebut, tapi kita tak dengar. Dia menyebut qaddimuni, segerakan aku. Kadang-kadang tengok kesian juga mayat ni, dia kata segerakan aku, tapi Pak Imam tak faham. Macam mana tak faham? Dah siap sembahyang, duk tahlil lagi sambil berdiri. Ratibnya tu lebih 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang ke depan, qaddimuni, segerakan aku. Oi Pak Imam, kamu peka ke Mam? Tak usahlah tahlil. Kalau nak tahlil tadi sebelum sembahyang, dan sementara menunggu jamaah, tahlil lah. Bila dah sembahyang, dah siap sembahyang, nak baca doa pindik sikit tak apa, baca doa sebagai terakhir, penghormatan terakhir, kita bacakan doa pendek, lepas tu bawa. Segera, hak menyegerakan urusan itu adalah hak mayat yang dia tuntut. Itu dah. Kerana menyegerakan itu menunaikan hak mayat atau hak kepadanya, dan tiada dinanti lagi dengan menanamnya akan yang gaib, orang yang gaib. Jangan ditunggu orang yang tak ada.
Kalau yang mengurus tu dah ada, jangan ditunggu orang tak ada. Oh ya, anak dekat London lagi, Ustaz ni tak balik lagi, nak tunggu balik kat London. 3 hari pun sampai. Anak kat Sarawak, kat Sabah, kat Sarawak, nanti malam baru sampai, Ustaz. Dia dah telefon tadi. Jangan tunggu orang yang tak ada. Bukan apabila dia dah balik nanti dia dapat balik, bukan boleh hidup lagi mayat tu, tak ada. Qaddimun, segerakan. Okey. Jangan dinanti lagi dengan menanamnya, iaitu akan ghaib orang yang ghaib. Orang yang tak ada jangan ditunggulah. Dan lagi, apabila telah mati seorang, pejamkan matanya, kerana Nabi ada memperbuat yang demikian. Tuan-tuan, kebiasaan adatnya, bahkan 99% apabila seorang ni mati, matanya terbuka, bukan mati terus tertutup, terpejam, kecuali ia memang sudah pejam dalam keadaan stroke, pejam, pengsan, ketika itu dia mati, memang pejam mata dia. Tapi kalau dalam keadaan ada sakaratul maut, ketika pisah nyawa daripada badan, mata akan terbuka. First time, pertama yang kita nak lakukan pada mayat sebaik-baik dia mati ialah memejamkan matanya. Cara memejamkan mata tu macam mana? Usap daripada atas, daripada dahi usap ke bawah, sambil membaca Bismillahi ala millati Rasulillah, Bismillahi ala millati Rasulillah, Bismillahi ala millati Rasulillah. InsyaAllah jangan pecah. Jadi awal-awal perbuatan yang kita nak lakukan untuk mengurus orang yang baru mati ialah memejamkan mata. Sebab itu ada dilakukan oleh Nabi, tapi secara lembut, sebab mayat itu baru mati, dia sedang menakan kesakitan yang tidak terkira, lebih sakit daripada 300 kali libas pedang. Sakit bercerai nyawa daripada badan. Sehingga kita nanti besok bila sampai bab jenazah, kita baca yang lelaki ni bila tercabut nyawa, buah pelitnya sampai masuk ke dalam. Betapa sakit, menahan sakit tu, buah pelit tu masuk ke dalam, mata terbuka, pejamkan secara lembut. Kadang-kadang dia degil juga. Kalau degil pun kita jangan buat degil lah, kita terus dalam keadaan lembut, jangan kita picit jangan itu kasar sangat lah. Dia sedang menahan sakit secara lembut. Apabila telah mati seorang, pejamkan matanya, kerana Nabi ada memperbuat demikian itu. Kata Syafi'i, dan katupkan mulutnya. Langkah kedua yang di bawah mata ni, iaitu mulut. Ghalibnya juga apabila orang mati ni, dia akan terbuka mulutnya. Kalau tak terbuka pun 2-3 minit nanti atau setengah jam dia akan jatuh, dagunya akan jatuh ke bawah, menyebabkan tenganga mulutnya. Maka selepas daripada pejamkan mata, hendaklah dikatupkan mulutnya. Macam mana nak mengantupkan mulutnya? Ya, jika takut terturun dagunya terturun jadi tenganga dia, maka belitkanlah dengan perca kain ke kepala. Ambil perca kain, letak bawah dagu, kemudian naikkan kepala, simpulkan di atas kepala. Jangan simpulkan dagu, letak bawah ke atas, simpul ke atas. Macam itu, sekurang-kurang itu dia. Tapi kalau kita baca bab mayat, ada banyak lagi lah yang contohnya, selepas daripada mengikat dagu dengan perca kain, kemudian kita exercisekan tangan dia dengan mengurut, diurut tangan pada siku ni, diurut. Tidak mengapa guna minyak zaitun supaya lembut, urut, bengkok, lurus,
urut bengkok secara perlahan, secara lembut, jangan kasar. Urut 2-3 kali diurut itu sebelah kiri pula, urut bengkok lurus, bengkok lurus, dan dah lembut, betul lembut, barulah dikiamkan. Dikiam. Kadang-kadang kita mayat kadang-kadang dah kiam macam tu, dia akan tergerak juga, akan terjatuh juga. Maka dengan sebab itu apabila sudah dikiamkan, ikat dengan kain, supaya dia tidak jatuh tangan itu. Bila sudah diurut tangannya kanan dan kiri, kaki pula, sebelah kaki pula diurut daripada paha sampai ke bawah, pada lututnya tu diurut supaya lembut, tidak mengapa guna minyak. Faedahnya nanti apabila kita memandikan, dia boleh diluruskan, boleh dibengkokkan macam sebab dah lembut. Tapi kalau tidak, susah nanti bila nak memandikan, dia sudah kaku macam ni, kaku. Jadi susah nak basuh dia punya bahagian urut dulu, lembutkan dulu. Kemudian kakinya sudah diurut, kita bengkok lurus, kemudian dah itu kita temukan hujung kaki itu dan ikat antara ibu jari kanan dan ibu jari cantumkan supaya dia tak jatuh, diikat macam tu. Bila dah macam tu, kita bukalah pakaian dia, buka pakaian, gunting tak apa kan, digunting pakaian. Kalau pakai cincin pun boleh buka lah cincin, buka. Kalau pakai gigi palsu pun sebelum diikat tadi dibuka, kalau tak jadi masalah. Tapi kalau tak boleh buka, jangan diragu pula, itu sudah menyeksa mayat. Kalau dah tak boleh buka, ambilkan. Kena buka baju tutup dengan kain di atas, tutup supaya mudah mandi nanti, tak sibuk nak buka pakaian juga. Kemudian letak di atas pangkin supaya dia tidak cepat berubah. Mayat ni apabila letak atas semen, dia serupa letak atas tanah juga, dia akan cepat kembali berubah, kulitnya itu berubah macam rupa tanah juga. Sebab mayat tak boleh bertemu dengan tanah, dia akan segera kembali kepada tanah. Dia akan cepat berubah warnanya, akan cepat lembut. Lepas itu letak di atas lampin. Kalau tak pangkin, letak atas pangkin. Kalau tak ada pangkin pun, letaklah tilam di atas semen, tilam tebal sikit lah, paling kat situ. Macam itu. Itu pengurusan pertama, pengurusan awal sebelumnya mayat itu dimandikan. Baik. Ketika ini mayat akan terus bi'irqil jabin, terus mengeluarkan peluh daripada wajahnya. Itu satu tanda yang sangat bagus apabila seorang yang beriman itu mati dan dia sentiasa berpeluh wajahnya, itu satu tanda yang sangat baik. Tapi kalau kering tanpa peluh, jangan pula kata ini confirm neraka punya, ahli neraka sebab kering kok, jangan kata gitu. Kalau nampak kita kering, berdoalah, ya Allah ampuni mayat ini, ya Allah ampuni mayat ini, ya Allah ampuni mayat ini, ya Allah. Innal mu'min yamutu bi'irqil jabin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apabila mati akan keluar peluh daripada wajahnya sampai dia dimandikan, sentiasa keluar peluh. Ada orang yang mengaji dengan saya di sebelah Selangor dulu 9 jam mati di rumah, bawa hospital, sahkan mati kerana ada masalah hospital, ada masalah sikit di hospital, lambat sampai ke rumah, 9 jam baru dimandikan. Alangkah terkejutnya tukang mandi, basah wajahnya itu dengan peluh lagi. Dah 9 jam dah basah lagi dengan peluh. Dia punya latar belakangnya
Dia antara murid yang tertua belajar dengan saya, dan dia tak ada motor, dia cuma ada basikal, tua dah. Hujan ke panas ke, dia orang yang pertama sampai biasanya. Yang ada kereta, yang ada motor tak sampai lagi, dia naik basikal sampai dulu, walaupun hujan dia sampai dulu. Oh, agaknya inilah yang menyebabkan yang mutu bi'ir jabin, dia mati dalam keadaan keluar mencurah dahinya daripada wajah walaupun sudah 9 jam. Allahu Akbar. Habis. Kata Syafi'i, dan katupkan mulutnya, dan jika takutkan turun dagunya, belitkan dengan percekaian. Sudah tadi, cuma saya buat tambahan lah selepas daripada ikat ni, urut tangannya, urut kakinya, dan letakkan di pangkil supaya dia tidak cepat berubah warna kulitnya. Baik, masalah 72. Waktu sembahyang yang disukai. Oh, dia selit lagi waktu sembahyang yang disukai, padahal tadi dah cerita tentang mayat ya. Jadi sebelum masuk cerita tentang perkara yang 3, dimasukkan lagi satu tentang sembahyang. Yang ketiga tadi kahwin apabila sudah dapat kufu. Tapi sebelum masuk itu masuk lagi bab sembahyang. Masalah waktu sembahyang yang disukai sembahyangnya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disukai oleh para malaikat, disukai oleh para alim ulama, orang-orang yang bertakwa. Dia sangat suka dengan waktu ini, sangat suka dengan waktu ini. Macam mana waktunya itu? Ya saudaraku, adalah Imam Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis lagi akan menunjukkan waktu yang diredai atau yang disukai lah oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang. Katanya, An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waqtul awal min as-salah ridwanullah wal waqtu akhir afwullah. Mafhumnya, diriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula waktu awal itu keredaan Allah, yakni sembahyang di dalam awal waktu, bagi tiap-tiap sembahyang itulah keredaan Allah dan kesukaannya. Oleh kerana seseorang itu bersegera menjunjung dan menunaikan titahnya dengan tiada menanti-nanti atau menunggu-nunggu, dan bertangguh-tangguh menyempurnakannya kerana sesuatu, maka mustahaklah ia balasan yang lebih banyak dan besar, lebih daripada orang yang lambat menyempurnakan suruhnya itu. Dan bermula waktu yang akhir daripada waktu fadilat itu ialah ampun Allah, waktu maghfirah, disebut waktu afullah atau maghfirullah. yakni sembahyang orang yang mentakhirkan itu ialah kelepasan daripada murka Allah. Sebagai seorang yang melepaskan hutang dengan bertangguh, tetapi tiada lampau ia daripada waktunya, maka zahirlah dengan hadis ini akan kelebihan awal waktunya itu. Nak syarahkan lagi hadis yang pertama tentang la tuakhirha as-salat idza atat. Jangan kamu takhirkan sembahyang apabila dia sudah sampai waktunya. Dan di situ disebut waktu yang terbaik ketika mensyarahkan hadis yang pertama ialah waktu fadilah. Maksud di sini waktu yang terbaik itulah di waktu fadilah. Kita imbau balik bagaimana mengenal waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah dan bagaimana mengenalnya?
Yang dikatakan waktu fadilah, waktu yang diredai oleh Allah, yang sangat disukai oleh Allah, dan apabila kita laksanakan sembahyang pada waktu ini, Allah akan balas kita dengan balasan yang sangat besar. Macam mana nak tahu dan bagaimana mengenalnya? Nak mengenal waktu fadilah ialah daripada awal waktu sampailah 3/16 mengikut kiraan falak. Itu dia waktu yang terbaik. Pada siri yang lepas saya dah contohkan dia sembahyang fardu zuhur, dia ada lebih kurang 3 jam 20 minit. Bila kita jadikan minit menjadi 200 minit, 200 minit bahagi dengan 16 darab dengan 3. Kalau tak lupa saya jawapannya lebih kurang dapat 34 7 ya? 37 minit. Okay. Lebih kurang 32 lebih kurang 32 minit. Itulah dia waktu fadilah, itulah dia waktu kesukaan Allah dan keredaan Allah, dan akan dibalas dengan pahala yang sangat banyak. Dan kelima-lima sembahyang ini ada memiliki waktu fadilah. Nak tahu, kaedahnya sama. Daripada awal waktu bahagi daripada waktu sampai kepada 3/16, iaitu seluruh waktu itu dijadikan minit bahagi dengan 16 darab dengan 3. Yang paling panjang waktu Isyak lah. Waktu Isyak lebih kurang 9 jam waktu Isyak. Jadikan minit, ada dapat 9 jam kali 60, 540 minit. Bahagi dengan 16 darab dengan 3, hampir-hampir 2 jam lah kita dapat, hampir-hampir 2 jam. Itu waktu fadilah. Maknanya kalau majlis macam ilmu macam ni lewat 1 jam, dah masuk waktu Isyak, kita lewatkan 1 jam, lepas tu kita azan, kita sembahyang qabliyah, kemudian kita iqamah, kita sembahyang Isyak, masih di dalam waktu fadilah, masih dalam waktu fadilah. Cumanya yang menjadi masalah bukan lama pun lewatnya, kira-kira 15 minit je, bangun-bangun terus iqamah. Sayang, kenapa tak nak azan bang? Lewat dah tadi, lewat 15 minit je. Padahal kalau 1 jam setengah lewat pun kita sembahyang masih dalam waktu fadilah, masih dalam waktu kesukaan Allah. Tapi jadi masalah waktu maghrib, sebab dia cuma 1 jam suku lebih kurang. 1 jam suku itu kita jadikan dia minit bahagi 16 darab dengan 3, lebih kurang berapa? 15 minit ya, 14 minit, lebih kurang 14 minit. Kalau dah berlalu 20 minit belum lagi sembahyang fardhu maghrib, kita sudah terkeluar daripada waktu fadilah, waktu yang disukai, yang diredha oleh Allah. Boleh kita buat qabliyah maghrib, tetapi dengan syarat serengkas-serengkasnya. Jangan dekat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la 19 ayat, habislah. Ya, bacalah serengkas-serengkasnya. Buat yang wajib-wajib saja tak apa, buat yang wajib-wajib saja. Baca baca iftitah, doa iftitah yang pendek, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu iftitah Ibn Mas'ud. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca Fatihah sampai habis Fatihah. Kita kata waladdallin, kita baca 1 ayat. Nak dapatkan barakah membaca ayat tu, kita pilih ayat yang mutasyabih. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu akbar. Tu ya, 1 huruf ya, ataupun 2 huruf, Toha, Yasin, betul, Allahu akbar. Ringkas,
Rakaat kedua pun begitu juga, ringkas. Lepas itu kita doa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Sebab antara azan dan iqamah itu ada waktu yang sangat ijabah. Nabi kata sallallahu al-'afwa wal afiyah. Mintalah ketika itu afwa wal afiyah, kesejahteraan dan keselamatan. In tu'tiyakallahu al-'afwa wal afiyah qad aflahta. Kalau Allah makbulkan permohonan kamu yang dua itu, maka jadilah kamu sebagai seorang hamba yang aflah, paling berjaya di dunia dan di akhirat. Lepas itu barulah iqamah. InsyaAllah tak sampai lebih kurang 10 minit lah daripada azannya, daripada qabliyahnya, 10 minit kemudian iqamah. Bila dah iqamah, Allahu Akbar, kita masih di dalam waktu fadilah. Tapi ada masjid yang tak usah buat qabliyah lah Ustaz, takut lambat nanti. Tak apa, qabliyah nak buat pun boleh, tak buat boleh. Kalau nak buat secara ringkas supaya kita jangan sampai terkeluar daripada waktu fadilah. Yang jadi masalah buka dalam bulan Ramadan. Orang Melayu bila buka, Masya Allah, 40 minit kadang-kadang orang siap. Lepas buka isap rokok lagi, tak isap rokok tak sah, melepeh. Tak apalah, kata setengah orang, tak apa, kita lepaskan yang sunat tapi kita dapatkan yang wajib. Buka tu wajib, betul lah, buka tu wajib. Takkan ambil masa sampai 30 minit pula. Nabi buka tiga biji khurma kemudian segelas air je, sama ada susu atau air. Lepas tu Nabi sembahyang. Kita itu kita makan juga, tapi lepas makan kita makan nasi lagi dengan kambing goleknya, dengan udang melengkol-lengkol. Selagi tak habis tak berhenti. Makan buku habis, waktu maghrib hampir habis. Allahu Akbar. Baik, jadi ingatlah maghrib ni kritikal lah ya. Sikit pendek waktu maghrib dengan subuh, sikit pendek. Baik, dalam hadis ini waktu yang mula tu dikatakan waktu afdal. Habis waktu afdal, masuk waktu afwa, masuk waktu maghfirah. Yang dulu waktu sembahyang itu dibagi pada 8 waktu. Pada 8 waktu ya. Tuan-tuan ingat balik. Tapi yang ini dibahagikan pada 2 waktu sahaja. Keseluruhan waktu sembahyang itu bagi pada pada 2 waktu. Al-waqtul awal min as-salah ridwanullah, wal waqtu akhir afwullah. Waktu yang akhir itu adalah kemaafan daripada Allah. Maksudnya apabila sudah, ulama menyebut apabila sudah setengah daripada waktu, dia umur secara umum lah, setengah daripada waktu sembahyang itu sudah berlalu ya. Belum lagi seorang itu sembahyang, dah masuk setengah yang kedua daripada waktu sembahyang tu baru dia nak sembahyang, sedangkan dia tak ada uzur. Maknanya apabila sudah habis setengah daripada waktu, wakilah dah habis waktu fadilah. Waktu awal tu waktu fadilah pendek, yang tadi ambil setengah, yang adalah sepandangan waktu fadilah ini ya, yang daripada awal sampailah 3/16 daripada kiraan falak, itu waktu fadilah. Habis waktu fadilah itu, maka datanglah waktu akhir, waktu afwullah ataupun waktu maghfirah. Maknanya kalau mengikut pandangan yang ini, dah habis waktu fadilah, belum lagi sembahyang, padahal tidak ada keuzuran, tapi belum sembahyang. Tengok WhatsApp, yang perempuan pula sibuk masak, basuh pinggan itu semua. Mak tak sembahyang mak. Oh, lama lagi waktu ni kata. Dah tinggal 10 minit baru nak sembahyang. Okey, itu ada orang buat macam tu kan. Maknanya bila sudah habis waktu fadilah, dia belum sembahyang, semua kerja-kerja yang dilakukan itulah berdosa. Masak berdosa, makan berdosa, tidur berdosa, tengok WhatsApp berdosa. Sampailah akhirnya dia dapat Allahu Akbar di akhir waktu itu.
Bila dapat juga akhirnya itu sembahyang di akhir waktu, maka apa jadi? Maka ialah kelepasan daripada murka Allah jua. Maknanya dimaafkan oleh Allah segala dosa-dosa itu. Itu katakan waktu kemaafan Allah, waktu afwullah atau waktu maghfirah, waktu afwul atau waktu maghfirah. Apabila dia dapat akhirnya itu sembahyang, maka dosa-dosa tadi diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, dah waktu akhir, set nak sembahyang waktu akhir, segala dia buat itu semua dosa. Tiba-tiba sebelum sembahyang di waktu akhir itu dia sudah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka matilah hamba Allah ini sebagai seorang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak mendirikan sembahyang. Wah, itu yang sangat bimbang. Maka dengan sebab itu, kalau seorang hamba itu dapat mendirikan secara istiqamah sembahyang pada waktu yang awal ini, iaitu waktu yang fadilah ini, maka dia adalah waktu keredaan Allah, waktu kesukaan Allah, yang Allah akan bagi balasan pahala yang sangat tinggi berbanding dengan dah habis waktu fadilah baru nak sembahyang, sikit pahala. Itu pun kalau sempat sembahyang, kalau tak sempat sembahyang mati, habis semua jadi dosa belaka. Itu hadis yang kedua ni, dibagi pada dua, waktu fadilah, waktu afwullah atau waktu maghfirah. Waktu fadilah, waktu maghfirah, dua saja. Wallahu a'lam. Kata Abu Isa, bermula hadis ini adalah hadis yang gharib, bukan hadis sahih, hadis gharib. Memang bukan hadis yang dhaif, tapi hadis gharib. Dia datang juga daripada satu jalan saja. Satu jalan tu maksudnya satu perawi saja. Adapun hadis ada yang lain, banyak sahabat-sahabat yang rawi akan hadis itu, tapi ini datang dari satu jalan. Serupa dengan hadis gharib ni, hadis innamal a'malu binniyat dalam hadis 40 daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu hadis sahih tapi gharib. Itu habis. Kemudian masuk pada masalah 73, menyegerakan nikah anak perempuan. Adakah disuruh? Soalan. Anak perempuan ni artinya dulu yang kita baca, sama ada dia dara ataupun duda, janda. Anak dara ataupun janda. Anak lelaki tak disuruh, anak perempuan yang dara ataupun janda hendaklah dikahwinkan apabila datang sudah jumpa yang orang yang kufu dengan dia, Baik, ya saudaraku, pada hadis dalam masalah 62 itu bersabda Nabi, wal ayyimu idza wajadat laha kufuwan. Artinya, hai Ali, dan perempuan bujang, janda atau dara, ada sebut sini janda atau dara, apabila telah engkau dapat kufunya, janganlah engkau takhirkan kahwinnya. Bila dah ada calon kufu, teruslah, jangan ditakhirkan. Ini perintah daripada Nabi. Allah, ustaz, dia belajar lagi, ustaz, anak perempuan aku belajar lagi, itulah harapan aku, takkan nak kahwin. Belajar. Dah ada kufu, dah ada calon, kahwinkan. Tak boleh, ustaz. Tak boleh, kalau tak boleh, tak boleh. Tapi tak kira, syaratnya sudah dapat calon yang kufu, kahwinkan. Okey. Maka pasti lazim bagi segala wali perempuan-perempuan yang bujang, pasti lazimnya membawa makna wajib. Lazim membawa makna wajib. Wajib segala wali perempuan-perempuan yang bujang dan bujang masuk bujang tadi sama ada dara ataupun janda, dan yang berdahika lagi baligh. Syaratnya dah baligh lah, kalau belum baligh tak belum lah. Baligh apabila berkehendak mereka itu akan nikah, dia nak nikah, dah ada pasangannya, dia nak nikah,
maka menyeru mereka itu kepada redha daripada bersuami, menyeru kepada mereka itu kepada redha daripada suami, bahawa nikahkan mereka itu kerana firman Allah Ta'ala. Nikahkan. Dia dah mau, dia nak, nikahkan. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dan apabila sudah menyentuh, sudah menjatuh talak sekalian kamu akan perempuan-perempuan atau isteri, maka telah habis iddah mereka itu, maka janganlah walinya itu tegah akan mereka, halang atau tegah akan mereka bahawa berkahwin akan suami mereka itu apabila telah redha antara mereka itu dengan ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 23. Asasnya ni ayat ni, ya, seorang telah bercerai, seorang suami menceraikan isteri sampai habis iddah, tidak dirujuk. Bila dah habis iddah, baru timbul perasaan nak ambil semula sebagai isteri. Kemudian apabila si suami tadi bercadang nak ambil semula, nak kahwin lagi sekali, ya, sebab dia mungkin talak satu, masih ada 2 talak lagi, dia boleh ambil semula, kahwin yang baru, nikah yang baru. Tiba-tiba bapa si wali ni tak benarkan. Tak boleh, muka kamu ni tak boleh lagi. Bukan bapa, abang dia, abang bapa dia dah ada. Abang dia kata, muka kamu ni memang tak layak jadi suami pada adik aku. Dengan sebab kata-kata itu, turun ayat ini. Apabila sudah habis iddah, mereka nak kembali semula, nak kahwin semula, saling redha, meredai, saling cinta, mencintai, wali-wali jangan dihalang mereka ini. Bila turun ayat ini, apa abang budak ni buat, perempuan ni buat? Dia cari lelaki tu, dah jumpa, bawa balik, aku nikahkan kamu dengan adik aku. Sebab kerana perbuatan aku begitu, turun satu ayat tegur perbuatan aku. Macam itu. Maksudnya apabila sudah ada kufu, sudah ada calon, dan saya redha, lazimlah wali itu mengangkat nikah pada dia. Sama ada dia tu janda, nak kahwin semula dengan suaminya yang habis, yang lama, ataupun anak dara yang sudah ada padanya pasangan yang kufu, dia nak kahwin, kahwinkanlah. Macam itu. Maka yang demikian hukum ke atas wali, apabila perempuan nak bernikah, maka segerakan nikah akan dia. Segerakan. Kalau dia nak, kalau tak nak, tambah-tambah. Kalau dah janda, aku tak nak, pisau tu berada di tangan orang perempuan tu. Bukan, wali tak boleh paksa, ya, wali tak boleh paksa. Kalau dia aku tak nak, wali tak boleh paksa. Tapi kalau aku nak dengan orang ini, lazimlah wali itu mengangkat nikah pada dia, mengangkatkan nikahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi masalah ni, kita tangguh pada setiap akan datang. Cuba. Kalau macam tadi saya kata, kalau lambat solat sebelum waktu maghfirah, orang tu meninggal, dia dikira hamba yang neraka. Tapi kalau kata jamak takhir, Jamak takhir, maksudnya dia sebelum dia sempat jamak takhir tu tadi dia mati. Itu bukan tertakluk pada sembahyang jamaah, ya. Kalau dia sudah niat jamak takhir, waktu itu sudah menjadi waktu uzur bagi dia, walaupun dia tak sembahyang, tapi ada keuzuran bagi dia. Lihat balik kata waktu uzur, saya belas terang panjang lebar jugalah waktu uzur. Waktu uzur ni waktu orang yang sama ada nak buat sembahyang jamak takdim atau jamak takhir. Orang yang buat jamak takhir, ya, dia sudah niat pada waktu yang pertama untuk buat jamak takhir. Okey, maka sepanjang waktu itu sudah menjadi waktu uzur, tiba-tiba sebelum sempat dia sembahyang, dia sudah mati, tak masalah. Sebab dia sudah ada niat untuk sembahyang. Yang masalah ni,
dia melengah-lengahkan sembahyang sampai waktu maghfirah, tak ada uzur syarak. Yang jamak takhir tadi memang sudah ada peruntukan syarak untuk dia ambil itu, peruntukan itu, bahkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada takdim atau takhir, itu adalah hadiah daripada Allah. Dia sudah niat, tiba-tiba belum buat, dia dah mati, no problem. Wallahu a'lam. Baik, InsyaAllah kita akan sambung lagi huraian perkara yang ketiga ni. Nak kata kufu tu apa dengan ciri-ciri kufu tu, ada banyak ya. InsyaAllah kita akan sambung pada yang akan datang. Sebarang kesilapan anda mohon istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf di atas kesilapan bahasa, tutur kata dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis kita dengan istighfar kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.